Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ini. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey. Pada video kali ini, cikgu akan memfokuskan aspek tata bahasa, iaitu membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Fokus cikgu pada hari ini ialah pola ayat. Pola ayat. Pernah tak murid-murid dengar tentang pola ayat sebelum ni? Apa ya maksud pola ayat? Jom kita belajar. Sebelum kita belajar, murid-murid perlu tahu apakah objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai selepas tamat video ini. Terdapat 4 objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai kalau murid-murid fokus, iaitu pertama, mengenal pasti subjek dan predikat. Kedua, menjelaskan maksud subjek dan predikat. Ketiga, menentukan pola ayat dengan betul. Dan keempat, menulis pola ayat dengan betul. Semua empat objektif ni murid-murid akan capai kalau murid-murid betul-betul fokus dalam video ini. Oleh itu, satu je cikgu minta, fokus dalam video ini, okey? Sebelum murid-murid mempelajari tentang konsep pola ayat, murid-murid perlu faham dulu apakah definisi ataupun konsep ayat dasar. Baiklah murid-murid, ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Bermaksud kalau tak ada ayat dasar, tak adalah ayat lain. Ayat dasar tu umpama ayat yang paling basic, ayat asas. Okey, melalui pola ayat dasar, maka terbentuklah ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif dan sebagainya. Dan apa yang murid-murid perlu faham dan ingat ialah setiap ayat dasar yang terbentuk akan ada 2 unsur, iaitu subjek dan predikat. Subjek dan predikat inilah yang akan kita fokus pada video kali ini. Sekarang, mari kita kenal apa itu subjek dan apa itu predikat. Seperti yang murid-murid faham, setiap ayat mesti ada subjek dan mesti ada predikat. Tapi, apa itu subjek cikgu dan apa pula predikat cikgu? Okey murid-murid, subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan ataupun nak lebih senang, watak yang ada dalam ayat tu ataupun benda ataupun objek yang ada dalam ayat tersebut. Manakala predikat pula bahagian ayat yang menerangkan subjek ataupun nak lebih senang faham, predikat ialah cerita mengenai watak ataupun benda utama ataupun objek tersebut. Okey, mari kita tengok contoh supaya murid-murid lebih faham. Okey, contoh dekat sini ada 2. Pertama, Lee Jun Gi seorang pelakon Korea yang kacak. Okey, Lee Jun Gi cikgu warnakan sebagai warna merah kerana ia mewakili subjek. Dalam ayat pertama ini, Lee Jun Gi merupakan watak utama. Manakala predikat, cikgu sengaja warnakan dengan warna biru supaya murid-murid nampak. Warna biru ialah keterangan ataupun cerita mengenai watak. Jadi watak dekat sini ialah Lee Jun Gi dan cerita mengenai Lee Jun Gi ialah seorang pelakon Korea yang kacak. Faham tak? Okey, ataupun kita pergi contoh yang kedua, rumah Puan Zubaidah. Ini contoh yang menunjukkan benda bukan hidup. Rumah kan benda ataupun objek. Rumah Puan Zubaidah sebagai subjek, manakala predikatnya ialah sangat besar dan mewah. Sangat besar dan mewah ialah cerita tentang rumah Puan Zubaidah. Jadi secara kesimpulannya kelas, subjek ialah watak ataupun objek. Manakala predikat ialah keterangan subjek. Penjelasan kepada subjek. Melalui gabungan subjek dan predikat, ia akan menjadikan binaan ayat yang sempurna ataupun binaan ayat yang lengkap. Kalau tiada subjek, kalau tiada predikat ataupun
salah satu daripada subjek ataupun predikat tiada dalam ayat murid-murid bermaksud ayat anda tidak lengkap. Ayat anda tidak sempurna. Ada sesuatu yang tak kena. Kena check balik ayat tersebut. Jika sebelum ini murid-murid sudah faham tentang apa itu subjek, apa itu predikat, sekarang kita akan fokus 4 bentuk pola ayat dasar. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 4 bentuk pola ayat, iaitu pertama, frasa nama tambah frasa nama ataupun FN tambah FN. Pola kedua, frasa nama tambah frasa kerja, FN tambah FK. Pola ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Dan pola keempat, iaitu pola terakhir sekali, frasa nama tambah frasa sendi nama, FN tambah FSN. Berikut pula merupakan contoh-contoh ayat yang mewakili setiap pola ayat. Okey, di sebelah kiri ialah subjek, manakala di sebelah kanan ialah predikat. Jika murid-murid dapat lihat, semua subjek terdiri daripada frasa nama. Okey, semua subjek terdiri daripada frasa nama, manakala predikat ada frasa nama, ada frasa kerja, ada frasa adjektif dan juga ada frasa sendi nama. Okey, kita pergi contoh yang pertama dahulu, iaitu Siti Nurmaya sebagai subjek, seorang guru sebagai predikat. Ini adalah gabungan frasa nama tambah frasa nama. Okey, kita pergi contoh kedua pula. Cikgu Maya sebagai frasa nama ataupun sebagai subjek dengan sedang menyemak buku. Okey, menyemak merupakan perbuatan ataupun tingkah laku. Jadi, ia merupakan frasa kerja. Contoh kedua merupakan gabungan frasa nama dan frasa kerja, FN tambah FK. Sekarang kita pergi contoh ketiga. Adik Adam sebagai subjek, sungguh bijak sebagai predikat. Bijak merupakan kata adjektif ataupun kata sifat. Jadi, ia adalah kategori frasa adjektif. Contoh ketiga merupakan contoh kepada frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Manakala contoh yang terakhir sekali iaitu Puan Aida tidak ke pasar. Ke merupakan kata sendi nama. Oleh itu, contoh yang terakhir sekali merupakan contoh frasa nama tambah frasa sendi nama, iaitu FN tambah FSN. Mari kita kenal dengan lebih mendalam pola ayat 1. Iaitu frasa nama tambah frasa nama, FN tambah FN. Apa yang murid-murid perlu faham tentang frasa nama ataupun kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat, objek ataupun konsep. Berikut merupakan 6 contoh frasa nama tambah frasa nama ataupun contoh gabungan FN tambah FN. Okey, perlu diingat semula bahawa subjek merupakan watak ataupun objek. Manakala predikat merupakan keterangan subjek, penjelasan kepada subjek ataupun cerita subjek itu. Jika dilihat pada contoh pertama, subjeknya ialah Vincenzo Cassano, manakala predikatnya pula pemain golf negara tersohor. Melalui ayat ini, jelaslah bahawa pemain golf negara tersohor merupakan keterangan kepada siapa itu Vincenzo Cassano. Okey, kita pergi contoh kedua pula. Beliau seorang jutawan. Okey, beliau sebagai subjek dan seorang jutawan merupakan penjelasan ataupun keterangan ataupun cerita siapa itu beliau. Oh, beliau tu seorang jutawan. Jadi kita faham keterangan beliau itu ialah seorang jutawan. Okey, kita pergi contoh ketiga. Dia penyanyi dan penghibur.
Penyanyi dan penghibur merupakan keterangan kepada siapa itu dia. Dia sebagai subjek dan predikatnya penyanyi dan penghibur. Jadi kita faham dia tu penyanyi dan penghibur. Okey? Dan seterusnya, murid itu sebagai subjek dan predikatnya ketua kelas 1 murni. Jadi keterangan kepada murid itu ialah murid itu ketua kelas 1 murni. Kita faham yang keterangan kepada murid itu ialah ketua kelas 1 murni. Okey, kita pergi contoh seterusnya iaitu sekolah itu. Okey, apa keterangan sekolah itu? SMK Seri Hartamas. Bermaksud di sini sekolah itu sebagai subjek dan keterangannya ialah SMK Seri Hartamas. Dan contoh terakhir, subjeknya ialah binatang itu. Apa pula predikatnya ataupun keterangan? Monyet. Okey, binatang itu sebagai subjek, monyet sebagai predikat. Faham? Sekarang kita pergi pola ayat kedua, iaitu frasa nama tambah frasa kerja. FN tambah FK. Apa yang murid perlu faham tentang frasa kerja ataupun kata kerja ialah sebarang perbuatan, perlakuan, tindakan ataupun tingkah laku. Semua perbuatan, semua perlakuan, semua tindakan kita ialah kata kerja. Berikut merupakan 6 contoh gabungan frasa nama dan frasa kerja ataupun FN tambah FK. Jika dilihat, subjeknya masih lagi frasa nama iaitu penyanyi, cikgu Maya, pegawai polis, pelajar universiti tersebut, dia dan juga murid itu. Manakala predikatnya iaitu kata kerja, menyanyikan, menonton, menjaga, bertolak, menulis dan juga mendengar. Semua perkataan yang berwarna merah merupakan perbuatan ataupun tingkah laku, tindakan kita. Sebagai contoh pertama, penyanyi subjek, menyanyikan lagu. Menyanyikan merupakan kata kerja. Okey, keterangan lengkapnya menyanyikan lagu iaitu predikat. Penyanyi subjek, menyanyikan lagu predikat. Contoh kedua, cikgu Maya subjek, gemar menonton drama Korea. Menonton merupakan kata kerja. Okey, predikatnya gemar menonton drama Korea. Jadi cikgu Maya subjek, gemar menonton drama Korea predikat iaitu keterangan. Okey, contoh ketiga. Pegawai polis subjek, menjaga keamanan negeri. Menjaga merupakan perbuatan ataupun kata kerja. Predikat menjaga keamanan negeri. Jadi pegawai polis subjek, menjaga keamanan negeri predikat. Seterusnya, pelajar universiti tersebut subjek, predikat bertolak ke Ipoh. Bertolak merupakan kata kerja. Okey, seterusnya, dia subjek, menulis surat. Menulis merupakan kata kerja. Predikat menulis surat. Dia menulis surat. Kemudian contoh terakhir, murid itu sebagai subjek, predikatnya mendengar nasihat ibu. Mendengar merupakan perbuatan ataupun tingkah laku. Jadi ia adalah kata kerja. Seterusnya, pola ayat 3. Frasa nama tambah frasa adjektif ataupun FN tambah FA. Apa yang murid-murid perlu faham tentang kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat ataupun keadaan dengan lebih terperinci. Jika murid-murid ingat, terdapat 9 jenis kata adjektif. Berikut merupakan contoh-contoh gabungan frasa nama dan frasa adjektif ataupun FN tambah FA. Jika dapat dilihat, terdapat watak seperti Mariam, Song Joong Ki, Cikgu Hafizah sebagai subjek yang hidup dan novel Harry Potter, Baju Ziana dan juga Pusat Membeli Belah Ion sebagai subjek yang tidak hidup ataupun objek, ataupun tempat. Manakala predikatnya terdiri daripada kata adjektif. Sebuah perkataan berwarna merah merupakan kata adjektif ataupun kata sifat. Okey, seperti rajin, mahal, tebal, comel, kuning, baik hati, jauh. Kita tengok contoh pertama.
Mariam subjek, predikatnya sangat rajin. Kata adjektif di sini rajin. Kedua, novel Harry Potter sebagai subjek, predikatnya mahal dan tebal. Kata adjektif mahal, tebal. Contoh ketiga, Song Joong Ki sebagai subjek, predikat sungguh comel. Kata adjektif comel. Seterusnya, baju Ziana sebagai subjek, predikatnya kuning keemasan. Kata adjektif kuning. Cikgu Hafizah sebagai subjek, sangat baik hati sebagai predikat. Kata adjektif baik hati. Okey. Dan contoh terakhir sekali, pusat membeli belah Ion sebagai subjek dan predikatnya amat jauh. Kata adjektif jauh. Pola ayat yang terakhir sekali ialah frasa nama tambah frasa sendi nama ataupun FN tambah FSN. Pola ayat keempat ialah kata sendi nama sebagai unsur intinya. Murid-murid ingat tak kata sendi nama itu apa? Contohnya di, ke, pada, daripada. Itu semua contoh kata sendi nama. Berikut pula merupakan contoh-contoh untuk gabungan frasa nama dan juga frasa sendi nama ataupun FN tambah FSN. Okey, jika dilihat subjeknya terdiri daripada ibu, bungkusan itu, duit itu, makanan itu, mereka. Manakala predikat terdiri daripada kata sendi nama di, dari, daripada, untuk dan ke. Semua perkataan yang berwarna merah ialah kata sendi nama. Okey. Contoh pertama, ibu subjeknya, predikatnya di dapur. Kata sendi nama di. Okey. Contoh kedua, bungkusan itu subjek, predikatnya dari Korea. Dari ialah kata sendi nama. Contoh ketiga, duit itu subjek, daripada ayah itu predikat. Kata sendi nama di sini daripada. Seterusnya, makanan itu. Makanan itu subjek, untuk para tetamu predikat. Untuk ialah kata sendi nama. Manakala contoh yang terakhir sekali, mereka sebagai subjek, predikatnya ke bilik pengetua. Kata sendi nama ke. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat cara yang mudah untuk kenal pasti yang mana satu subjek dan yang mana satu predikat. Cara pertama untuk memudahkan murid-murid kenal pasti yang mana satu subjek, yang mana satu predikat ialah murid-murid perlu melihat dalam aspek kedudukan subjek. Kedudukan subjek terletak sebelum sedang ataupun sebelum frasa. Murid-murid boleh tengok contoh di bawah supaya lebih faham. Contohnya, Vincenzo sedang menyiasat kes jenayah di tempat kejadian. Okey, Vincenzo, kedudukan Vincenzo sebelum sedang. Bermaksud Vincenzo ialah subjek. Mana-mana perkataan sebelum sedang ataupun sebelum frasa, ia adalah subjek. Cara kedua pula dapat dilihat dalam aspek kedudukan itu ataupun ini. Apa yang murid-murid perlu faham, mana-mana perkataan yang diletakkan selepas itu atau ini, perkataan tersebut ialah predikat. Mana-mana perkataan selepas itu ataupun ini, perkataan tersebut ialah predikat. Sebagai contoh, rumah itu subjek dan perkataan selepas itu ialah predikat. Amat mahal. Okey, rumah itu subjek, amat mahal predikat. Amat mahal merupakan perkataan selepas itu. Jadi amat mahal ialah predikat. Untuk membuktikan murid-murid faham ataupun tidak faham topik ini, murid-murid perlu cuba jawab ke-8 soalan berikut. Tentukan atau nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada FN tambah FN ataupun FN tambah FK ataupun FN tambah FA
ataupun FN tambah FSN. Tahniah! Tahniah diucapkan kepada semua murid yang sudah menjawab ke-88 soalan dengan betul. Ini menunjukkan murid betul-betul faham topik ini. Dan mana-mana murid yang mungkin belum faham, mungkin ada silap sikit, tak apa. Okey, cuba ulang kaji balik subtopik mana yang awak tidak faham, cuba tengok balik dan kemudian jawab semula latihan tersebut. InsyaAllah awak akan lebih mahir topik ini. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.